اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. Mengandungi 75 ayat. Dinamakan Suratul Anfal, harta rampasan perang. Kerana pada surah ini diterangkan soal-soal yang berhubung dengan peperangan dan perdamaian. Intisari kandungannya menerangkan tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentang pencerobohan kaum kafir musyrik. Akhirnya baginda dan orang-orang Islam yang dipimpinnya berjaya mencapai kemenangan yang besar di medan perang Badar. Orang-orang kafir musyrik sebelum itu tidak putus-putus menyeksa dan menghalangi orang-orang Islam daripada menjalankan agamanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya diperintahkan oleh Allah Taala memerangi golongan yang menceroboh itu sehingga hilang lenyap segala fitnah dan gangguan. Dan bebaslah orang-orang Islam menjalankan agamanya. Dalam surah ini diperintahkan supaya orang-orang Islam sentiasa berlengkap sedia dengan kekuatan pertahanan dan dengan berbagai jenis senjata yang dapat disediakan untuk menentang pencerobohan musuh. Dalam pada itu, jika pihak musuh suka hendak berdamai, maka umat Islam hendaklah berbuat demikian kerana Islam adalah agama perdamaian. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu terserah bagi Allah dan bagi Rasulnya untuk menentukan pembahagiannya. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah keadaan perhubungan di antara kamu serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika betul kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya gementarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadikan mereka bertambah iman. Dan kepada Tuhan mereka jualah, mereka berserah. Iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan yang mendermakan sebahagian dari apa yang kami kurniakan kepada mereka. Mereka lah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan mendapat pangkat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan keampunan serta limpah kurnia yang mulia di syurga. Pada malam ini kita akan mengenali dan juga menafsirkan Suratul Anfal yang merupakan surah yang ke-8 dan masih berada pada juzuk yang ke-9. Suratul Anfal merupakan surah Madaniyah. Madaniyah yakni surah yang diturunkan selepas hijrah dan diturunkan di Madinah
mengandungi 75 ayat. Maka surah Madaniyah kebiasaannya akan bercakap tentang hukum hakam. Kebiasaannya. Maka surah ini, yakni suratul Anfal, atau dalam bahasa Melayunya artinya harta rampasan perang, menceritakan tentang hukum hakam yang berkait dengan pensyariatan jihad pada jalan Allah. Dan kaedah-kaedah jihad. Bagaimana kaedah peperangan yang dianjurkan oleh Islam. Dan persiapan serta persediaannya. Serta bagaimana surah ini menjelaskan asas agama Islam ini perdamaian. Bukannya peperangan. Bahkan hubungan orang Islam dengan bukan Islam asalnya perdamaian. Melainkan mereka orang-orang kafir inginkan peperangan dan melakukan kezaliman dan penganiayaan. Kerana itu asas atau permulaan jihad dalam Islam adalah jihad difa'iyah atau defense. Difa'iyah yakni mempertahankan diri. Sebelum disyariatkan jihad at-talaq. At-talaq yakni jihad bertemu dengan musuh. Asal jihad dalam Islam bersifat difa'. Difa' maknanya kita pertahan diri kita. Kita tak mulakan serangan. Bila mereka menyerang, kita bertahan. Kemudian disyariatkan jihad yang bersifat talak. Talak yang kita menyerang mereka. Bila mana ada ancaman-ancaman yang dibawa oleh mereka. Maka ini jihad yang dipraktikkan pada zaman Nabi SAW. Dalam perang Badar, jihadnya ialah difa'iyah. Pertahan diri. Musuh datang menyerang. Demikian juga perang Uhud. Demikian juga perang Khandaq. Namun berikutnya peperangan ialah bersifat talak, yakni umat Islam yang menyerang musuh. Ketika mana musuh mula mencabuli, mengkhianati perjanjian. Maka ini asas peperangan dalam Islam. Dan ayat-ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan tentang perkara yang berkait dengan tawanan perang atau disebut sebagai asra. Dan juga perkara yang berkait dengan harta rampasan perang yang disebut sebagai ghanaim atau ghanimah. Disebut juga dengan perkataan Anfal. Maka sebab dinamakan surah ini suratul Anfal. Kerana para sahabat bertanya kepada Nabi SAW bagaimana harta yang dirampas daripada musuh. Sama ada yang diambil daripada tubuh badan musuh atau yang diambil daripada peperangan atau daripada kesan peperangan. Maka kerana para sahabat bertanya hukum hakam tersebut untuk menunjukkan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in tidak bertindak melainkan bila mereka mengetahui hukum. Mereka ialah kelompok golongan yang sentiasa bertanya. Mereka tak buat dulu baru tanya. Mereka bertanya dahulu sehingga mereka berada dalam kebenaran dan penjelasan, barulah mereka akan melakukannya. Maka oleh kerana para sahabat bertanya pada Nabi SAW, apa yang patut dilakukan pada harta rampasan perang? Maka Nabi SAW diturunkan wahyu ke atas baginda dan menjelaskan bagaimana harta rampasan perang ini diagihkan dan juga dibahagikan. Kalau sebelum ini kita baca suratul A'raf, surah ke-7. Suratul A'raf, surah Makkiyah, surah Mekah. Diturunkan di Mekah. Dalam keadaan umat Islam ditindas. Dalam keadaan umat Islam dianiaya. Dalam keadaan umat Islam berdebat dengan mereka. Dalam keadaan umat Islam menjawab segala syubhat, keraguan-keraguan mereka. Dan juga menceritakan bagaimana kekufuran itu bukanlah perkara yang baru. Mereka telah menolak, mereka telah kufur pada Nabi-Nabi yang sebelum ini diutuskan. Bermula daripada zaman Nabi Nuh, Nabi Hud, demikian juga Nabi Saleh, demikian juga Nabi Shu'aib, demikian juga Nabi Lut, sehingga Nabi Musa alaihissalam. Begitu mehnah dakwah yang perlu dilalui oleh Nabi SAW. Maka surah ini pula dia berkait tentang hukum perang. Seolah-olah walau bagaimana dahsyat penindasan, kejahatan dan juga kezaliman, ia akan berhenti. Dia akan berhenti dengan peperangan. Kerana begitu cara penyelesaian terhadap kezaliman. Dan Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan. Allah Ta'ala menjanjikan bahawa umat Islam akan menang.
Allah Ta'ala menjanjikan umat Islam akan dibantu dan ditolongi dan menjadi umat yang kuat yang tidak lagi boleh dipermainkan, yang tidak lagi boleh diperkecilkan, kerana mereka sudah punya negara Madinah Al-Munawwarah yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai tanzim atau mempunyai sistem yang begitu teratur, yang dijalankan oleh orang-orang yang berakhlak tinggi, orang-orang yang benar-benar beriman, yang takutkan Allah, yang sentiasa hati mereka gemetar bila menyebut nama Allah, yang senantiasa rokok dan sujud kepada Allah, yang sentiasa mencari kemuliaan dan kebahagiaan di hari akhirat kelak berbanding kemuliaan dunia bersifat sementara. Dan surah ini kalau kita lihat mengandungi beberapa kandungan utama. Ini preview ataupun ini kita namakan sebagai muqaddimah kepada pengenalan suratul Anfal sebelum kita menafsirkan daripada ayat sehingga ayat yang lain sampailah ayat yang ke-75. Bila yang pertama, suratul Anfal menjelaskan tentang pembahagian harta rampasan perang itu diserahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harta rampasan perang terpulang bagaimana Rasulullah SAW nak mengagihkannya, nak memberikannya. Yang kedua, surah ini menjelaskan bahawa Allah Ta'ala hendak memberikan, mengurniakan kemenangan kepada orang beriman di dalam peperangan Badar. Untuk kemenangan ini bertujuan untuk menzahirkan kebenaran dan membenamkan kebatilan. Artinya perang dalam Islam bukan nak bunuh orang. Perang dalam Islam bukan tujuan untuk melakukan kerosakan. Perang dalam Islam mempunyai kemuliaan yang tersendiri untuk menunjukkan kebenaran supaya diikuti dan dijunjungi. Dan menzahirkan kebatilan untuk dibuang dan ditinggalkan. Kerana antara peranan tugas para Nabi dan Rasul menzahirkan kebenaran. Kalau dalam peringkat Mekah, kebenaran itu dizahirkan dengan hujah. Dizahirkan dengan dialog. Tetapi ini tidak berkesan, bukan membawa kepada sikap mereka yang mempermain-mainkannya, menghina, mempelekehkan dan berbagai bentuk propaganda murahan. Mereka tidak menjawabnya dengan ilmu. Maka bagi menzahirkan bahawa kebenaran itu ada kekuatan. Dan kekuatan yang datang dari Allah, yang disebut dalam firmanullah Ta'ala, Al-Haqqu min Rabbik. Kebenaran itu datang dari Allah. Maka bagaimana nak tahu kebenaran ini datang daripada Allah? Dengan pertolongan Allah, kemenangan umat Islam dalam menentang orang kafir. Maka ini antara kandungan surah ini. Dan surah ini juga menceritakan tentang imdadul fi'li, bantuan daripada langit. Iaitu pertolongan Allah yang berupa malaikat yang berperang dengan orang-orang yang beriman. Surah ini menceritakan bahawa bila datang kemenangan Allah, pertolongannya, Allah menjadikan para malaikat berperang bersama umat Islam. Apakah hikmah dan tujuan malaikat berperang? Dan berapakah jumlah malaikat yang terlibat dalam peperangan? Daripada jumlah yang paling minimum sehingga jumlah yang paling maksimum. Apakah tidak cukup dengan seorang malaikat? Akan dijelaskan dalam surah ini nanti. Dan surah ini juga bagi menjelaskan bahawa kemenangan sebenar datang dari Allah. Bukan kerana peralatan senjata, bukan kerana jumlah peperangan, jumlah tentera, bukan kerana pengalaman dalam perang, training atau sebagainya. Hakikat kemenangan datang dari Allah. Tanpa menolak segala usaha dan ikhtiar ini. Tetapi bercakap tentang hakikat. Kemenangan itu datang daripada Allah SWT. Dan yang kelima, surah ini mengajar orang beriman kaedah peperangan. Bagaimana kaedah-kaedah peperangan yang bermula dengan seruan panggilan dalam melaksanakan jihad ini dengan menyatakan, wahai orang beriman, supaya mereka mengetahui perang ini berkait dengan ibadat. Perang ini perintah Allah. Perang ini menandakan keimanan. Perang ini menunjukkan kepada tinggi dan rendahnya iman. Bila benar-benar seorang itu beriman, maka atas nama iman dia berperang dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu kita lihat dalam surah ini bagaimana Allah mengajar umat Islam beberapa strategi peperangan, beberapa hukum hakam peperangan, termasuklah haram lari di medan perang, mentaati kepimpinan dalam peperangan, mentaati Allah dan Rasul dalam semua perkara, dan pengharaman khianat dengan menyebarkan rahsia-rahsia umat Islam kepada musuh, dan perintah supaya bertakwa dalam semua keadaan dalam menghadapi musuh,
dan tetap teguh utuh di hadapan musuh. Sabar ketika bertemu dengan musuh. Dan ketika mana bertemu dengan musuh, ingat Allah banyak-banyak. Jangan duk jerit, jangan duk melolong. Tetapi ketika mana menghadap musuh, sebut Allah banyak-banyak. Di samping perintah supaya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini kaedah peperangan. Di samping Allah memerintahkan supaya bermusyawarah dalam melaksanakan peperangan. Dan demikian juga kaedah yang penting dalam peperangan ialah mengelakkan perbalahan sesama sendiri. Kaedah yang paling penting yang Allah sebut dalam rahsia kemenangan umat Islam, bukan rahsia kemenangan mana-mana kumpulan dan pasukan, iaitu meminimumkan dan mengelakkan perbalahan. Ini strategi perang. Dan sebagaimana juga kita sekarang umat Islam. Kalau umat Islam nak kuat hari ini, maka kita mesti menyelesaikan perselisihan kita terlebih dahulu. Dan menerima perbezaan pandangan, pendapat. Dan juga melihat kepada perkara yang lebih besar yang perlu kita utamakan. Dengan meletakkan seketika gencatan senjata pada perkara kecil, perkara khilafiyat, perkara furu'iyat, yang menjadikan kita lemah di hadapan musuh. Sebab kita kena tahu mana lebih utama. Umpama bila seorang rumahnya terbakar, dia pasti nak tahu apa patut dikeluarkan dulu. Yang dikeluarkan dulu anak-anak dia. Yang dia tahu lemah untuk menghadapi kepanasan api. Dan menyuruh yang kuat untuk berlari keluar. Maka itu aulawiyat. Itu keutamaan. Tak pula dipikir bila rumah terbakar, pertama dia angkat TV 60 inci. Maka dia tak bijak. Atau diangkat tika mengkuang dia. Atau diangkat dulu almari jati dia keluar. Tak bijak. Demikian sekarang umat Islam sedang dibakar oleh musuh. Maka umat Islam kena berjaya dan tahu menyelamatkan diri. Antaranya menyelamatkan umat Islam. Mengelakkan perbalahan dan sebagainya. Kalau kita masih belum selesai masalah perbalahan, maka kita tidak layak berperang. Kalau pun berperang, kita tak akan menang. Bukan menambah kehinaan. Maka lebih baik kita bersabar sebagaimana proses di Mekah. Maka ini rahsia strategi perang. Dan yang keenam, surah yang kita bacakan ini menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah SAW akan dipelihara oleh Allah. Daripada sebarang konspirasi untuk membunuh Rasulullah atau memenjarakan baginda atau melakukan apa saja keburukan. Kerana Allah Ta'ala memelihara Nabi SAW. Sehingga terbentuknya Madinah. Terbentuknya negara Madinah. Dan yang ketujuh, surah ini menyatakan bahawa akan diangkat bala selagi mana ada Nabi SAW. Jadi bila berlaku musibah itu akan pasti diangkat selagi mana ada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8 tentang tawakal kepada Allah selepas menggunakan segala sebab dan ikhtiar, khususnya dalam persiapan perang. Tentang persiapan perang penting. Tapi di sebalik persiapan perang perlu bertawakal kepada Allah. Itulah ibu kepada segala kekuatan. Mesti kita tawakal pada Allah. Jangan tengok sebab tadi. Yang ke-9, untuk menunjukkan bahawa kezaliman itu akan binasa akhirnya. Kezaliman akan ditumpaskan. Kezaliman akan dikalahkan. Dan kezaliman itu juga punca datangnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya mereka yang zalim tahu mereka ada kesudahan yang tragis. Dan supaya umat Islam tahu jangan melakukan kezaliman. Dan saya turun bala Allah. Siapa pun tidak boleh menzalimi sesiapa. Dan yang ke-10, bagi menunjukkan bagaimana Allah lah yang berkuasa. Mengubah satu ummah daripada kehinaan kepada kemuliaan. Daripada kelemahan kepada kekuatan. Namun, perubahan ini berasaskan kepada akidah yang benar. Kalau sekiranya seorang tadi daripada akidah yang buruk, yang jahat, maka dia tidak akan menjadi mulia. Walaupun zahirnya nampak mulia, dia akan runtuh. Dan yang ke-11, menceritakan tentang fitnah yang ada pada harta anak pinak. Harta yang kita usahakan, yang ada di tangan kita, anak pinak yang bersama dengan kita, semuanya ini adalah fitnah ujian Allah. Apakah kita makin dekat dengan Allah atau makin jauh? Apakah kita akan terus memberi alasan kesibukan mengumpulkan harta dan kesibukan bermain dengan anak cucu untuk kita mendekati Allah? Maka manusia kena tahu, atau orang beriman kena tahu apa prinsip utama mereka. Tidak menolak tentang kepentingan harta. Tidak menolak tentang penting kasih sayang pada anak, cucu dan sebagainya. Tetapi ingat,
Jangan kasih sayang kepada mereka, jangan kecintaan kita pada harta sehingga mengurangkan nilai agama kita. Apatah lagi kalau ia boleh merosakkan agama kita. Maka ini perlu menjadi sikap berhati-hati setiap orang beriman. Dan yang ke-12, menceritakan bahawa umat Islam diperintahkan menyediakan segala kelengkapan perang dalam pelbagai perkara. Dalam pelbagai senjata. Arti tidak mengambil mudah dalam persiapan perang. Bukan bermakna tawakal tak siap apa-apa. Bukan bermakna Allah beri pertolongan maka tak perlu siap apa-apa. Bukan bermakna malaikat bersama kita, kita pun goyang kaki biarlah malaikat perang. Bukan begitu. Kerana setiap pertolongan Allah mempunyai kanun atau qawanin, mempunyai peraturan. Peraturan pertolongan Allah yang pertama ialah mesti kita siapkan segala persiapan yang kita ada. Apa yang kita ada, keluarkan semua. Apa yang kita tahu, keluarkan semua. Lepas habis apa yang kita ada, datang pertolongan Allah. Tapi kalau kita masih simpan, masih berbaki, masih lagi kita sorok apa yang kita ada, tidak akan sampai kemenangan. Tidak akan sampai pertolongan Allah. Ini di antara peraturan. Antara salah satu peraturan yang kita akan sebut lagi beberapa peraturan lain. Dan yang ke-13, bagaimana surah ini menceritakan Islam mementingkan perdamaian daripada perang. Itu kita akan baca dalam surah Al-Anfal ini Allah berfirman, wa in janahu lis-sal fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Wa in janahu lis-sil fajnah laha, kalau mereka ingin berdamai, maka terima perdamaian mereka. Kalaupun mereka cuba berhalau dengan perdamaian, serahkan pada Allah, tawakal. Kalau mereka berdamai itu tujuannya olok-olok je untuk mereka mengumpul kekuatan, maka tetap kita terima perdamaian dan tawakal pada Allah. Ini asas peperangan dalam Islam. Dan yang ke-14, tentang kewajiban menyempurnakan janji. Walaupun perjanjian tadi dengan orang bukan Islam, kena patuh janji tersebut. Dan yang ke-15, wajib menghukum setiap orang yang memungkiri janji. Yang mengingkari perjanjian yang telah diambil, wajib untuk menghukum mereka. Supaya mereka faham betapa buruknya pecah ataupun mengkhianati perjanjian yang telah dipersetujui bersama. Yang ke-16, menceritakan matlamat perang dalam Islam. Menjaga kebebasan beragama. Dan mengelakkan fitnah pada agama. Kerana mereka orang-orang kafir sentiasa provokasi agama. Bukan atas jalan kebenaran. Bukan atas hujah yang benar. Tetapi pembohongan dan fitnah. Dakyah dan kepalsuan. Fitnah. Mereka sering kali lari daripada berhujah dan berdebat. Tetapi mereka timbulkan provokasi dan tuduhan sewenang-wenangnya. Maka peperangan salah satu cara. Ini disebut oleh seorang penyair, wa as-saifu asdaqu amba'an minal kutub. Kadang-kadang pedang itu lebih benar dalam menentukan suatu perkara berbanding buku. Maksudnya, kita dah cakap, macam tu juga fitnah, maka dengan pedang. Bahasa pedang, bahasa peperangan. Untuk menjelaskan siapa Islam yang sebenar. Dan yang ke-17 dan yang terakhir, orang Islam, ummah yang satu. Mereka mesti saling bantu-membantu. Tolong-menolong. Dan orang kafir juga, mereka juga satu umat. Maka tidak patut umat Islam bersekongkol dengan orang kafir. Apatah lagi dalam melawan umat Islam. Umat Islam kena bersatu dengan umat Islam bagi menghadapi orang kafir. Sebab itu Allah berfirman, walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang memberi pertolongan, yang memberi perlindungan, mereka ini adalah pembantu antara satu sama lain. Ada pun orang kafir, kata Allah, mereka juga bantu sesama mereka. Kita kena ingat, orang kafir mereka terus mewujudkan kesatuan mereka untuk melawan orang Islam. Tiba-tiba kita umat Islam tak buat kesatuan kita bagi melawan balik mereka. Bagaimana kita boleh kemenangan? Sebab itu surah ini menceritakan betapa maha pentingnya umat Islam mewujudkan kesatuan. Kerana orang kafir akan terus bersatu dalam menentang umat Islam. Tiba-tiba kita tidak bersatu. Maka ini menunjukkan kelemahan kita. Maka ini 17 perkara tentang kandungan suratul Anfal daripada ayat 1 sehingga ayat 75. Yang kesemuanya ada pendetailannya. Pada malam ini kita pilih 4 ayat. Permulaan pada suratul Anfal, Allah Ta'ala berfirman, Yas'alunaka, mereka, yakni para sahabat, bertanya padamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anil Anfal, tentang harta rampasan perang. Jadi selepas tamatnya peperangan Badar,
maka banyak rampasan perang yang diperolehi. Surah ini diturunkan selepas peperangan Badar. Maka mereka bertanya, bagaimana harta ini? Kulil anfal. Wahai Muhammad, katakan, al-anfal, harta rampasan perang itu, lillahi war rasul. Milik Allah dan Rasul. Yani Allah dan Rasul yang akan menentukan. Yang akan menjelaskan. Yang akan membahagi-bahagikan. Fattakullah. Kerana itu takutlah Allah. Jangan mengambil sewenang-wenangnya. Jangan mengambil ikut cita rasa, ikut hawa nafsu. Jangan. Ambil dengan takwa. Apa pun bahagian dunia kita, mesti ambil dengan takwa. Apa maksud ambil dengan takwa? Yang pertama, ambil dengan rasa takut pada Allah. Dengan mengetahui hukum hakamnya. Ambil dengan rasa takut pada Allah. Satu, ambil dengan ilmu kita. Ambil dengan ilmu. Bukan ambil dengan kejahilan. Tahu bahagian kita kat mana, bahagian orang lain yang mana. Maka ini maksud fattakullah. Dengan kita rasa takut Allah, kerana Allah akan hisap setiap apa yang kita buat. Yang kedua, ilmu kita. Kerana orang bertakwa, tak ada ilmu, umpama roh, umpama jasad tanpa roh. Maka apa pun seorang yang kata dia bertakwa tapi tak ada ilmu, dia tak boleh bertakwa pada Allah. Kemudian kata Allah, wa aslihu dzata bainikum. Senantiasa baiki hubungan sesama kamu. Jangan kerana harta kamu berbalah, kamu berperang, bersengketa. Sama ada harta, jawatan, pengagihan, apapun bentuk hasil daripada kemenangan umat Islam dan apa sistem sekalipun. Maka letakkan hubungan perdamaian sesama kita agenda utama. Jangan duk berebut pangkat, jangan berebut jawatan, jangan berebut kekayaan. Semua harta ini kita ambil dengan rasa takut pada Allah. Kalau kita ambil jawatan dengan takut pada Allah, bukan nak berebut. Itu yang sampai lompat sana, lompat sini sebab nak berebut. Dia lupa untuk bertakwa pada Allah. Siap perkara akan ditanya oleh Allah. Maka perkara ini perlu dihalusi oleh umat Islam. Dan asasnya ialah aslihu dzata bainikum. Jaga hubungan sama kita. Sebab musuh sedang memerhati bagaimana gerak-geri kita. Musuh sedang memerhatikan kita. Menahan perangkap. Mencari peluang. Menunggu kelemahan. Mereka sedang mengelilingi kita. Bila mereka nampak kita tidak menyelesaikan persengketaan sesama kita, mereka sudah nampak kemenangan mereka. Wa ati'ullah. Dan kerana itu ta'ala Allah. Wa rasulahu dan rasulnya. In kuntum mu'minin. Kalau benar kamu orang-orang yang beriman. Maka Allah Ta'ala menyebut, apakah dia, bagaimana sifat orang beriman? Orang beriman, tuan-tuan sekalian, yang nak terlibat dengan masalah harta, pangkat dan sebagainya, mereka ini ada sifat khusus. Allah Ta'ala sebut, innamal mu'minun. Bahawasanya orang beriman yang sebenar itu, alladzina, mereka itu, iza, apabila dzukirallah, disebut nama Allah. Dia perdengarkan tentang nama Allah, ayat-ayat Allah, sifat-sifat Allah, kebesaran Allah, azab-azabnya, seksa-seksanya, syurganya, pahalanya, wajilat qulubuhum, maka bergementar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, bila dibaca kepada mereka ayat-ayat Allah, bila dibaca kepada mereka segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana, maka bertambah iman mereka. Sebab merekalah kelompok yang paling patuh. Merekalah kelompok yang paling dengar akan segala perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa percaya kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Berpegang kepada Allah. Melihat bahawa hukum Allah lebih utama dalam segala kehendak hawa nafsu mereka. Hukum Allah lebih baik daripada segala yang mereka inginkan. Maka ini yang dimaksud sebagai tawakal. Percaya, bergantung pada Allah. Alladzina yuqimunas salah, dan mereka juga orang beriman yang sebenar mendirikan, yakni tetap mendirikan solat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sentiasa membelanjakan harta mereka pada jalan Allah. Ya, kalau dapat harta rampasan perang pun untuk mereka belanjakan pada jalan Allah. Ulaika humul mu'minun haqqan, mereka lah orang-orang beriman yang sebenar. Lahum darajatun 'inda rabbihim, bagi mereka darjat yang berbeza di sisi Tuhan mereka. Wa maghfiratun, dan keampunan. Wa rizqun karim, dan rezeki yang baik. Maksud rezeki yang baik di sini ialah syurga Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak ada rezeki yang sebaik itu.
Allah beri rezeki yang baik ini, syurga Allah. Ini secara umum penafsiran yang telah kita bacakan atau kita telah jelaskan. Kalau kita lihat ayat ini, bila Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita bahawa harta rampasan perang itu terpulang pada Nabi SAW. Terpulang bagaimana Rasulullah nak bahagi-bahagikan. Dan kalau sekiranya tentera-tentera itu bergaji, maka tidak perlu diberikan rampasan harta ataupun ghanimah. Mana tentera ni dia ada dua. Kalau tentera tadi tidak bergaji, dipanggil mutatawwi'in, sukarelawan. Maka mereka lah yang akan diberikan ghanimah. Dan Nabi SAW akan membahagikan mengikut keperluan. Ya, kalau sekiranya tentera berjalan kaki, dia beri satu bahagian. Tentera berkuda atau berkenderaan, dia beri bahagian kuda, kenderaannya dan bahagian jalan kakinya. Dua bahagian. Yang berkenderaan dua bahagian. Yang berjalan kaki satu bahagian. Sebab yang berkenderaan ada maintenance dia. Kadang-kadang orang tertentu yang memang lebih ke depan, dalam peperangan Nabi akan pergi lebih. Ni, sebab dia ke depan. Contoh macam kita duk bayar gaji, tengok ni perform bagus, bonus dia tinggi sikit. Yang ni kerjanya kurang sikit, maka dia dapat basicnya begini. Maka terserah pada Nabi SAW. Dan yang kedua, tentera yang bergaji. Maka tentera yang bergaji, mereka ini tidak akan mendapat harta rampasan perang. Sebab itu zaman Umar Al-Khattab. Pada zaman Rasulullah tidak ada tentera bergaji. Pada zaman Abu Bakar Siddiq tidak ada tentera bergaji. Pada zaman Umar Al-Khattab, Umar membahagikan tentera pada dua. Satu tentera sukarelawan, satu tentera bergaji. Tentera bergaji dia tak akan dapat lagi harta rampasan perang. Dia dah dibayar gaji bulanan. Perang tak perang gaji jalan. Yang ni kerana mereka berperang pada waktunya sahaja. Maka mereka dapat harta rampasan perang. Maka ini terserah kepada pemimpin. Kalau zaman Nabi SAW terserah pada Rasulullah, maka pada zaman selepas itu terserah kepada kepimpinan yang ada dalam bab harta rampasan perang. Walaupun nanti akan diterangkan tentang cara pembahagian harta itu secara umum. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan. Dalam menghadapi peperangan yang penting bukan harta untuk kita perolehi. Untuk mencapai, memperolehi, menguasai harta. Tetapi yang penting ialah sentiasa menjaga kesatuan umat Islam. Sentiasa menanamkan dan menyuburkan kasih sayang. Penyatuan. Dan bergerak pada saf yang sama. Maka ini yang paling penting. Lebih daripada segala-galanya. Baik untuk menjadikan kita bersatu bagaimana? Maka dengan taat Allah dan Rasul. Sebab kita tak boleh bersatu dengan fahaman kebangsaannya. Kita tak boleh bersatu dengan sebab kita keturunan anak beranak kita begitu. Bersatulah atas nama perintah Allah dan Rasul. Sebab di sana kita mengharapkan pahala dan takutkan azabnya. In kuntum mu'minin. Kalau benar kita orang beriman. Kesatuan yang umat Islam cuba bina dengan cara yang lain daripada perintah Allah dan Rasul akan menemui kegagalan dan kelemahan. Ya, bagaimana Allah Ta'ala ajar kita. Ya, harta perlu dibahagikan mengikut perintah Allah dan Rasul. Namun yang paling penting ialah menjaga penyatuan antara kita. Dan paling penting kita sentiasa meletakkan ketaatan pada Allah dan Rasul. Dan yang lebih penting pada itu ialah kita sentiasa membesarkan Allah dalam hati kita. Harta ni perkara kecil, bukanlah perkara besar. Bukan perkara keutamaan. Kalau kamu membahagikan harta, kalau kamu nak ambil harta, kalau kamu nak kumpul harta, biarlah kerana dengan takwa pada Allah. Maka bina takwa tadi. Jaga hubungan sesama kita. Taat Allah, taat Rasul. Sentiasa merasakan kehebatan nama Allah. Sentiasa membaca ayat-ayat Allah. Sentiasa menambah ketaatan kita. Biar iman kita bertambah. Sentiasa bertawakal pada Allah. Jaga solat kita berterusan. Dan sentiasa membelanjakan harta kita pada jalan Allah. Maka dengan itu kita akan dapat apa yang lebih utama. Bukan ghanimahnya itu yang lebih utama. Yang lebih utama ialah kita mendapat darjah di sisi Allah. Keampunan di sisi Allah. Dan juga syurga yang dijanjikan oleh Allah SWT. Yang jauh lebih bernilai daripada harta rampasan perang. Yang tak berapa sen tu. Ya, bagaimana? Allah jawab persoalan mereka tanya. Dan masa yang sama Allah Ta'ala pun beritahu apa yang lebih utama daripada harta rampasan perang. Apa yang lebih utama? Bukan harta itu yang penting. Ada yang lebih utama. Ketaatan pada Allah dan Rasul. Kesatuan umat Islam. Membentuk iman, kelompok orang beriman yang sentiasa hatinya gemetar dengan nama Allah, bertambah keimanan setiap waktu, yang menjaga solat, yang sentiasa bersedekah, yang sentiasa melakukan kemuliaan dan kebaikan. Maka apa yang kita cari? Kita nak cari
ke darjat di sisi Allah, keampunannya, dan kita nak mencari syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.